anda sendiri yang menentukan gaji bulanan anda. Jadi untuk meningkatkan gaji, kita perlu meningkatkan jualan. Macam ni cara kita nak meningkatkan jualan adalah dengan yang pertama, kita kadang-kadang menghadapi kesukaran. Kesukaran apa? Kita dapat cari prospek. Prospek tu pelanggan lah. Kita ada prospek untuk dicari. Kadang-kadang kita madah bisnes tu susah, mungkin kita rasanya susah. Apa sebab? Why kita nak menjadi ejen? Munnya susah. Jadi sepatutnya kita sedar di luar ni terlalu banyak pelanggan. Dalam kawan-kawan kita adalah pelanggan kita. Saudara mara kawan kita pun boleh jadi pelanggan kita. Kawan-kawan kepada kawan kita pun boleh jadi pelanggan kita. Di mana sahaja ada pelanggan, yang kita perlu lakukan adalah kita perlu sentiasa mencari dan positif dan semangat. Jadi sebenarnya prospek tu kita tahu macam ni nak menyusuli prospek yang sedia ada, dan kita tahu macam ni cara nak mencungkil prospek baru. Jadi dalam bab pelan pemasaran tu, saya nak ngajar kita macam ni nak mencari pelanggan baru, macam ni nak cari prospek baru. Siapa prospek? Kita kategorikan prospek tu kepada 4 kategori. Yang pertama, a good member, rakan baik kita. Rakan baik kita boleh menjadi kita pun prospek, boleh kita jadi pelanggan. Ya, A. B adalah believer. Believer tu adalah orang yang mempercayai kita. Walaupun yang bukan rakan kita tak sebagai ustaz, sebagai ustazah, dalam tempat yang kita mengajar, dalam sebuah kampung, kita mesti ada penduduk-penduduk yang mempercayai kita. Walaupun dia bukan kawan rapat kita, tapi dia mempercayai kita sebagai ustaz, sebagai ustazah kepada sidak. Jadi itu adalah prospek kita, kategori B. Dan yang ketiga adalah customer, C. Customer adalah pelanggan. Pelanggan tu adalah di mana apabila kita mengiklankan dalam Facebook, tiba-tiba tak orang share. Apabila ada orang share, orang WhatsApp, atau dikategorikan sebagai pelanggan. Jadi contoh, saya tak post dalam Facebook. Apabila saya dihubungi daripada bermacam-macam orang, daripada kucing, samarahan dan sebagainya. Jadi saya pun, apabila saya mengantar si Jail, saya nanya, macam ni kita kenal saya? Kenal daripada Facebook. Apabila orang share, kami terus kontak. Padahal jiran-jiran tetangga di sebelah taman tu ajak padahal. Apabila saya hantar sijil, baru saya tahu. Itu adalah kategori C. Jadi itu disebut prospek A, B, C. A, good member, rakan baik kita. B adalah believer, orang yang mempercayai kita. Dan C adalah customer, iaitu pelanggan baru yang kenal kita melalui iklan ataupun media sosial. Dan yang keempat adalah prospek pelanggan. Pelanggan adalah umum daripada golongan ABC ataupun kenalan baru, kawan baru kita. Mungkin kita tak lepak-lepak minum kopi, lalu terus kita bercerita, kami tu ada mengurus ibadah akikah, korban dan sebagainya, dia jual mula umrah dan sebagainya. Kemudian tu adalah prospek yang keempat. Jadi kita perlu tahu dalam dunia tu semua orang berpotensi menjadi pelanggan kita, semua orang berpotensi menjadi rakan kita, cuma kita belum kenal je. Jadi rakan ataupun kenalan ataupun pelanggan yang kita dah perolehi, Datuk boleh membantu kita untuk mengenal prospek baru. Itu penting kita menjaga hubungan sesama pelanggan. Macam ni cara kita nak dapat kesemua tu. Jadi melalui media sosial, kita jangan berhenti mengiklankan produk kita di Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Jadi macam ni, mungkin kita si pandai nak mula hayat. Ustaz, kami si pandai nak mula hayat macam ni, ayat yang boleh menarik pelanggan. Jadi kami orang sebagai team leader, Ustaz Hasibullah, Ustaz Izzat dan saya sendiri boleh follow Facebook kami orang sentiasa akan post. Kita boleh copy paste dan kita cuma edit nama aja. Jangan sesekali kita mengeluarkan hukum yang si rajih ataupun belum tentu kesahihannya. Takut kita orang akan dipersoalkan oleh ustaz lain dan kita orang dapat menjawab kelak. Rujuk kepada Facebook kami orang, ayat yang kami orang keluarkan, dan ataupun kita was-was untuk mengiklankan dalil yang kita orang temui, kita orang boleh rujuk dalam kumpulan dulu, dalam grup, kemudian tanya, barulah kita boleh publish post kita orang. Jangan sembarang-barang, takut kelak salah daripada ajaran salah dan sebagainya. Nak yang perlu kita jaga. Kita perlu jaga nama baik syarikat dan kita perlu jaga kita pun perkhidmatan, dan jangan sesekali kita menghancurkan empire bisnes yang telah kita mulakan, yang telah kita jalankan dan akan menjadi bisnes masa depan kita. Jadi hargai benda tu dan pastikan kesahihan sebelum kita nak
mengpost sesuatu di Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Selain daripada media sosial, kita juga boleh menggunakan media cetak. Contoh, kita mula satu banner ataupun flyer ataupun lain-lain iklan, dan insya-Allah pihak syarikat juga akan bantu untuk menyediakan flyer ataupun banner dalam bentuk soft copy dan akan diedarkan kepada kita orang semua, dan kita forward je, sedang masalah. Dan selain daripada juga yang paling berkesan antara yang saya lihat yang boleh kita lakukan dalam memasarkan kita pun produk tu adalah kita pola ceramah ataupun bengkel. Kita tu ustaz, kita tu ustazah, dan orang sentiasa menjemput kita ke masjid, ke suruh, ke sekolah, ke dewan dan sebagainya untuk mula program. Dalam setiap program, kita selitkan sambil menyelam minum air, kata orang. Jadi kita pula contoh bengkel akikah disampaikan oleh Ustaz Haji Hasibullah. Jadi dalam masa yang sama, kita promote kita pun bisnes. Jangan di awal-awal, di hujung dah nak penutup. Bukan kita daripada awal. Kalau kita daripada awal dah promote kita pun bisnes, penjemput, orang yang menjemput saya akan mau pergi jemput kita, sebab kita bercakap atas dasar kepentingan syarikat. Ya, di hujung kita mula bengkel dan sebagainya. Okey, contoh saya tak mula camp bestari solat untuk warga emas. Jadi pada awal bengkel saya mesti bercerita tentang apa yang saya nak bengkelkan, dan pada akhirnya saya selitkan sedikit demi sedikit. Dari situ pun kita boleh dapat customer. Ya, adalah cara-cara untuk mencari pelanggan. Yang seterusnya adalah macam ni. Sebelum kita mencari prospek baru tu, sebagai seorang ejen kita perlu bersedia. Bersedia dengan sikap kita mesti betul. Kita mesti seorang yang peramah, suka bersosial. Sosial tu bukan masalah sosial. Bersosial tu adalah beramah mesra dengan orang. Yang kedua, kita perlu menjadi insan luar biasa kepada insan biasa. Macam ni nak jadi insan luar biasa kepada insan biasa, ialah kita perlu memberi penerangan dengan semangat. Dengan penampilan kita mesti kemas. Kita mesti beri bantuan kepada orang yang bukan bantuan dari segi yang kita si mampu, bantuan dari segi penerangan dan sebagainya. Kemudian kita perlu berpegang teguh kepada konsep anda baik, saya baik, semua baik. Jadi kita sentiasa bersangka baik. Dalam Islam kita perlu husnuzan. Kita perlu sentiasa baik, bersangka baik dengan orang, dan kita sentiasa beranggapan saya baik, anda baik, kita semua baik. Jadi kita akan bercakap yang baik-baik. Jadi seterusnya kita mun ada prospek menolak, malas dengan kita ustaz, kami dah ada hubungi syarikat lain dah. Walaupun yang menolak sekali bukan berarti yang akan menolak kita selama-lamanya. Ibadah akikah dan korban tu nya berterusan. Mungkin pada tahun tu, okey, contoh tu pengalaman saya dalam mengemban orang pergi umrah. Jemaah tu nya dah market travel lain sebanyak 3 kali. Tiba-tiba kali yang keempat Allah gerakkan hatinya untuk mengikut travel kami orang umrah tim Sarawak. Dan pada akhirnya dia membandingkan, ya Allah, saya ustaz 3 kali sebelum tu dengan travel lain, si pernah saya dapat nyentuh Kaabah, si pernah saya dapat cium Kaabah. Tiba-tiba dengan kita orang umrah tim Sarawak tu, saya dapat menyentuh Kaabah, dapat mencium Kaabah. Ya Allah, nangis saya ustaz. Bestnya dengan syarikat lain si dapat kami pergi lawatan macam-macam tempat, tapi dengan syarikat kita kami dapat pergi ke situ, nang berbaloi dengan syarikat kita. Dan yang paling menarik sekali adalah tahun depannya dia join kami orang pergi untuk 2 tahun berturut-turut. Bayangkan, orang yang menolak kita untuk kali pertama, si semestinya yang akan menolak untuk kali kedua dan seterusnya. Mungkin apabila dia dah ada pengalaman dengan kita, dia akan sentiasa berterusan memilih kita. Jadi jangan risau. Dan yang keenam, kita perlu sentiasa tekun, gigih dan bersemangat. Bersemangat macam ni saya nerang tu, bersemangat juga lah kita melakukan kerja tu. Dan sebelum kita menjalankan kerja tu, kita perlu ingat, kita sebagai ejen umrah tim Sarawak, kita ada etika, nilai yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita terapkan, yang perlu kita amalkan. Yang pertama, image kita mesti kemas menarik. Kita membawa penampilan sebagai ustaz, kita mesti kemaslah. Kita nak mau dapat pelanggan, kita ni boleh selekeh. Apabila orang selekeh, orang pun si mau. Seterusnya, kita perlu yakin diri kita pun, yakin menerangkan dan yakinkan pelanggan. Seterusnya kita perlu peka terhadap persekitaran. Jangan tak orang pergi kambuh-kambuh hal lain, kita kambuh je nak menerangkan produk kita. Itu salah. Kita perlu peka kepada persekitaran. Kita perlu mengucapkan kata-kata yang baik untuk pelanggan. Alhamdulillah, baguslah kita hari tu kacaklah kita hari tu apa khabar tak Jadi ia adalah kata-kata yang boleh membuatkan orang lembut hati dan sebagainya. Ucap kata-kata yang baik. Seterusnya kita sentiasa senyum, beri salam. Walaupun orang tak si kenal dengan kita
tiba-tibanya angkat pala. Kita angkat pala je lah, beri Assalamualaikum dan sebagainya. Ini adalah mukadimah untuk kita memulakan kata-kata. Seterusnya kita mesti memberi pujian dan penghargaan yang ikhlas. Okey, contoh, apabila orang madah Ustaz kami teringin nak malah korban. Lepas itu kita punya Alhamdulillah, mungkin Allah bukakan hati kita untuk melakukan korban tahun tu. Korban tu sangat bagus. Allah dah gerakkan hati kita. Jadi ia adalah contoh pujian dan penghargaan. Seterusnya ambil berat dan beri galakan. Dalam masa kita pujian tadi, kita beri galakan supaya orang yang terus melakukan ibadah. Dan seterusnya kita sentiasa reply setiap pertanyaan orang, sama ada di telefon ataupun berdepan. Walaupun kita rasa soalan tu dah diterangkan sebelum tu, lagi juga ditanya. Ya memang lumrah, manusia tu mesti lupa. Jadi kita terangkan semula, ada masalah, kita rugi pun. Mun yang ambil, kita dah untung dah. Mun yang ngambil pun kita ada pahala yang kita sebarkan. Seterusnya jangan kita leju untuk reply pertanyaan orang, sama ada telefon ataupun berdepan. Dan perlu kita sabar dan positif. Dalam apa-apa bisnes, bukan tu aja, kita perlu sentiasa sabar dan positif, seterusnya ikhlas, dan kita boleh memburukkan syarikat lain. Tu dah 2 kali saya pesan boleh memburukkan syarikat lain. Kita hanya ceritakan syarikat kita yang baik, produk kita yang baik. Jadi macam ni kita nak berurusan, bertindak dengan serius untuk tindakan susulan. Kita tadi dah dapat customer, kemudian kita perlu lakukan tindakan susulan. Walaupun kita dah dijanjikan dia nak ngambil akikah dengan kita, tapi selagi dia belum mula payment, selagi ialah dia belum tetap menjadi customer kita, selagi ialah syarikat lain boleh merampasnya daripada kita. Jadi perkara yang paling penting, dia perlu mula payment. Jadi untuk yang mula payment, kita perlu mula tindakan susulan. Tindakan susulan tu kita perlu ingat, kita perlu sentiasa amalkan 4S. 4S tu smile ataupun senyum, tanya khabar, bergurau, bersenda gurau dengannya. Kacak lah kita tu, apa khabar kita tu, bergurau-gurau lah. Yang seterusnya sharing. Sharing tu kita perlu sentiasa berkongsi. Selagi maknanya belum update, selagi maknanya belum update-nya pun payment, belum bola bayaran, kita update dengannya hari-hari. Berkongsi kebaikan, galakan, kata-kata semangat. Yang ketiga, S yang ketiga adalah servicing. Servicing tu kita beri khidmat sampai close deal. Dan apabila settle step yang keempat, say thanks, iaitu ucap terima kasih, penghargaan dan pujian. Kini itu kan ada stiker, semoga Allah memberkati dan sebagainya, hendaknya dihantar kita. Amin ya rabbal alamin. Ini akan ada macam-macam lah. Jadi 4S tu perlu kita amalkan, perlu kita ingat dalam melakukan tindakan susulan. Yang pertama, smile. Yang kedua, sharing. Yang ketiga, servicing. Dan yang keempat, say thanks. Untuk membolehkan orang lain yakin dengan kita, dan akhirnya kita akan menjadi pilihan orang tersebut. Jadi apabila kita dah ada ilmu sebagai ejen, samni pelan pemasaran dan sebagainya, yang terakhir kita perlu tetapkan kita pun matlamat. Dalam setiap perniagaan kita mesti set berapa keuntungan yang kita nak dapat, berapa modal yang perlu dikeluarkan dalam bulan tu dan sebagainya. Ya, dalam apa-apa perniagaan. Tetapi dalam perniagaan akikah umrah tim Sarawak tu, kita hanya mengira berapa komisen yang aku dapat bulan tu. Jadi komisen yang dikira, kita mesti tetapkan matlamat kita, matlamat bulanan. Jadi setiap bisnes yang mendatangkan komisen, kini itu bukan lagi merupakan satu pilihan yang terpaksa kita lakukan, tetapi kita perlu melihat itu sebagai satu perniagaan untuk dan peluang baru untuk merealisasikan impian kita. Kita perlu menerokai kecemerlangan hidup dan untuk kita membina kerjaya. Itu adalah bisnes yang berasaskan komisen. Setiap orang yang menceburi perniagaan itu juga, kita perlu ada matlamat. Kita perlu set goal setting kita supaya kita tahu berapa income yang kita dapat pada bulan tu. Income tu perlu supaya kita dapat mencapai impian kita. Contoh, kita perlukan side income untuk membeli apa-apalah dan sebagainya. Jadi kita ada perancangan rapi, kita akan dapat mencapai impian tu. Jadi kita perlu teruskan perjuangan kita, kita sentiasa semarakkan impian kita, dan kita perlu lakukan yang terbaik.